Okay, hai. Kita boleh start kelas kita. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Ambil masanya lama. Okay, so untuk hari ini kita masuk kepada bab baru iaitu bab cahaya dan optik. Okay. Hari-hari awak tengok cermin. Ya. Okay, hari-hari awak tengok cermin. So, awak tahu tak apa fungsi cermin awak tu sebenarnya? Dan kenapa mesti awak nak kena tengok cermin? Ada tak orang tengok cermin, tangan sebelah sini angkat, tapi dekat cermin tu tangan sebelah sini pula angkat? Tak pernah Kalau awak angkat tangan kanan, cermin tu akan angkat tangan belah kiri. Ya, tak sama. Tolong mutekan suara. Saya mutekan dulu. Nanti saya soal baru buka ya. Okey. Penggunaan cermin adalah suatu perkara yang wajib pada setiap hari semasa mengemaskan diri. Dan tahukah anda bahawa ini adalah namanya cermin satah. Okey, cermin satah. Sebenarnya cermin kita ni ada berapa jenis? Kita ada beberapa jenis sebenarnya. Tapi saya tak nak cerita pasal cermin dulu. Saya nak masuk kepada image. Kalau awak tengok cermin muka, kita tengok cermin muka, okay? Awak nampak image awak dalam cermin. So, itu image maya ke ataupun image sahih? So, kita nak cari dulu apa beza image maya dan apa beza image sahih. Jadi, ini adalah peta aiting yang mana membezakan antara image sahih dan image maya. Okey, kita tengok kepada image maya dahulu. Image maya terbentuk pada skrin. Okey, tidak terbentuk pada skrin, hanya terbentuk pada cermin sahaja. Okey, awak takkan nampak dia dekat dinding ke apa ke, awak takkan nampak. Awak cuma nampak dia dalam cermin. Okey, tetapi image maya dan image sahih ni kedua-duanya adalah image yang dihasilkan oleh cahaya dan boleh dilihat. Okey, tetapi image sahih terbentuk pada skrin. Contohnya, kita buat dekat makmal, kita guna LCD. Okey, LCD. Okey. Manakala kalau image sahih juga, dia adalah terbentuk pada kamera lubang jarum. Contohnya macam LCD itulah. LCD kita ada kanta. So kat situ dinamakan kamera lubang jarum yang mana boleh memancarkan image pada layar putih. Okey, seterusnya ciri-ciri image pada cermin. Okay, sebenarnya cermin kita ada 3 jenis, iaitu cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Okay, so kita berkenalan dulu dengan cermin satah. Okay, cermin satah adalah cermin dia lurus sahaja macam ni. Dia kurus sahaja ataupun dia gemuk ke kurus ke tak kisah, tapi dia rata. Dan jarak antara objek dengan cermin adalah sama dengan jarak antara cermin dengan image. Maksudnya kalau sebenarnya awak berdiri depan cermin muka dekat dalam toilet tu, jarak dia 30 cm, image awak dalam cermin tu pun sebenarnya 30 cm. Okay? Dan image kita mestilah maya, maksudnya dalam cermin tak boleh kita sentuh. Songsang sisi ni maksudnya kita angkat tangan kanan, cermin ni akan angkat tangan kiri. Okay, kita angkat tangan kanan, dia akan angkat tangan kiri.
Kemudian sama saiz, tidak gemuk, tidak kurus, tidak besar, okay, tidak tinggi, tidak pendek, sama saja. Dan jarak imej adalah sama. Berbanding dengan cermin cekung, dia bentuk melengkung, melengkung. Cermin dia, contohnya kalau awak letakkan pen di depan sudu awak akan nampak imej yang terbentuk dekat situ, imej pen awak lebih besar berbanding saiz pen yang sebenar. Okay, imej awak adalah maya, tegak, dia tak tonggeng, dia tegak dan imej dibesarkan. Manakala imej cembung, cermin cembung, kalau awak letakkan pen di depan periuk ataupun cawan keluli, awak akan nampak imej pada cawan tu lebih kecil daripada saiz sebenar. Okay, so imej pada cermin cembung maya masih lagi tegak tetapi saiz imej dikecilkan. Dia beza sikit lah. Okay. Aplikasi cermin satah. Okay. Orang pergi shopping kompleks, dia mesti akan fitting room. Sebenarnya cermin satah tadi, dia boleh menghasilkan imej yang sama besar dengan objek. So ada beberapa contoh kegunaan seharian. Yang pertama adalah untuk membetulkan pergerakan, contohnya zumba, aerobik, ballet. Okay. Yang kedua, kita boleh letak sebagai hiasan supaya nampak ruang bilik yang kecil ni jadi besar sebab dia akan jadi double, jarak dia akan sama. Ni jarak dia. Kemudian juga ini sangat penting, kita gunakan periskop. Ini namanya periskop. Periskop ini terdapat pada kapal selam. Okay, yang mana awak berada dalam kapal selam tapi awak nak tengok darat. So kita gunakan periskop dan kita ada letak kat situ cermin satah. Okay, untuk melihat keadaan di sebelah halangan. Okay. Bagi cermin cekung pula, cekung ingat dia tenggelam sikit. Cermin cekung, dia akan menghasilkan imej yang lebih besar. Kalau awak kurus, awak depan cermin cekung, awak akan nampak awak obesity. Okay? Cermin cekung ni adalah menumpukan cahaya dan menghasilkan imej maya yang tegak dan lebih besar ketiga objek dalam julat panjang fokus. Kegunaannya ialah, kalau nak cek gigi, doktor perlukan cermin untuk tengok gigi awak. So, cermin itu adalah cermin cekung supaya gigi awak tadi nampak besar. Dan juga kita gunakan cermin cekung dalam lampu suluh supaya lampu tadi, mentol ni punya lampu akan diserakkan menjadi, akan dicapahkan, diserakkan supaya dia lebih luas lah. Okay, dan juga cermin muka makeup untuk perempuan. Dia selalunya makeup, dia akan pakai cermin cekung supaya lebih nampak jelas, lebih besar. Manakala cermin cembung, kalau orang yang obesity, tengok cermin, dia akan nampak slim, lebih kecil. Okay. Contohnya, di sudut jalan supaya pemandu boleh kesan pemandu yang lain. Okay, dia boleh merangkumi keadaan sekeliling waktu tu. Ataupun cermin sisi kereta. Cermin tu kecil tapi semua gambar dalam tu kita boleh tengok. Okay, ataupun di pasar raya, kita cermin dia kecil saja tapi menggunakan cermin cembung, dia boleh nampak keadaan kedai seluas-luasnya. Siapa yang mencuri, siapa yang buat macam-macam lah dekat situ. Jadi, soalan saya untuk uji diri, Zaki berdiri di hadapan sebuah cermin satah pada jarak 7 meter. Berapakah jarak antara Zaki dengan imej Zaki dalam cermin tersebut? Okay, saya nak minta pelajar tolong jawabkan. Okay, saya nak minta pelajar. Siapa yang ada kat sini? Saya tak boleh nampak lah siapa. Saya tak tahu kenapa bermasalah kat sini.
Saya nak minta Andy Lau. Tolong unmute Andy Lau. Okay. Andy Lau, tolong unmute. Okay. Berapakah jarak antara Zaki dengan imej Zaki dalam cermin? Tadi saya kata jarak dia sama kan? So kalau kita nak cari jarak Zaki dengan imej dia berapa? Zaki dengan imej. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu? Ini Zaki. Ini cermin. Jarak dia 7 meter. So sekarang ni dia nak Zaki dengan imej dia. Berapa meter total? Total. Berapa? 7 Ini meter. cermin. Ha? Berapa? 7. 7. Zaki sini. Zaki dengan cermin 7 meter. Kalau Zaki dengan imej berapa meter? Kita nak yang ni, panjang ni. Zaki dengan imej. Ni jarak sini berapa, Andy? Ya. Tak tahu lah cikgu. Tak tahu? Okey. Kalau sini 7 meter, jarak sini pun mesti 7 meter. Kalau jarak sini 3 meter, ini pun 3 meter. Mesti sama. Faham, Andy? Okey. Bila sama, saya punya soalan adalah jarak Zaki, ini Zaki dengan imej Zaki. So jarak dia 7 meter tambah 7 meter. Dapat berapa Andy? Ha? 14. Yes, 14. Okay. So jarak imej kita adalah 7 meter dan jarak objek kita adalah 7 meter. Jadi jarak Zaki kepada imej Zaki adalah 14 meter. Okay. Next, untuk soalan kedua. Senaraikan dua alat optik yang menggunakan cermin satah. Saya tak boleh nampak siapa yang masuk lah. Tu yang problem sikit. Sekejap. Saya tak nampak siapa. Saya tak tahu kenapa masalahnya. Sebab tadi form tu tadi tak ada masalah. Brandon pula. Okay, Brandon. Hai. Berapa? Senaraikan dua alat optik. Dua alat optik. Dua alat optik yang menggunakan cermin satah. Cermin satah ni cermin yang apa ni? Yang lurus sahaja. Ya. Gunakan untuk gunting rambut, potongan rambut lah. Okey, lagi? Dan menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Okey, bagus So, tapi bila dia nak alat optik, kita boleh guna periskop dan kaleidoskop. Tahu tak kaleidoskop ni apa? Ya. Yang bentuk segitiga ataupun bentuk bulat. Tapi dalam tu ada manik kan? Okay, bila awak pusingkan, manik tu boleh bergerak-gerak. So, dia menggunakan cermin satah. Ataupun periskop pun kita gunakan cermin satah. Okay. So, ini adalah aplikasi cermin satah. Yang pertama, kaleidoskop, periskop, cermin dalam meter dan pengujian optik. Kita nak cek mata kita pun kita guna cermin satah. Okay, untuk cermin cembung pula, cermin keselamatan, kamera, cermin sisi dan cermin sudut tersembunyi. Selalunya ini kalau awak naik jejantas bentuk L tu,
Bahaya tau. So kita nak lalu situ, orang mungkin ada kereta atau motornya lain boleh lalu. So that's why dia akan pasangkan satu cermin dekat sini untuk nampak pergerakan. Okay. Dan cermin cekung antaranya lah cermin untuk bersolek, teleskop, pemantul cahaya dalam lampu slow serta dalam projektor sebab dia boleh membesarkan. So ada 3 cermin, satah, cembung, cekung. Satah, image sama. Okay. Kalau cembung, image dia semakin kecil. Kalau cekung, image dia makin besar. Saya nak awak ingat tiga-tiga ni. Boleh? Okay. So, kita tengok latihan yang saya dah bagi semalam. Siapa? Saya nak minta Ferdinand. Ferdinand. Okay, Ferdinand nampak tak saya punya skrin? Ferdinand. Oh, Ferdinand tak ada suara. Okay, Andy Lau. Unmute balik Andy Lau. Andy Lau. Andy Lau, dengar tak? Dengar cikgu. Okey, awak nampak tak skrin saya sekarang? Nampak cikgu. Nampak, okey. Apa pun cikgu. Ha? Tapi tak ada nampak pun cikgu. Tak Tak ada nampak? apa-apa. Oh, ya ke? Oh, sekejap. Saya pun tak tahu kenapa jadi macam ni. Problem sikit lah. Sekejap. Okey, nampak tak? Nampak ah? Dah cikgu, dah nampak cikgu. Okey, tadi memang tak nampak ke? Tak cikgu. Oh. Ini tadi nota ni nampak tak tadi? Nampak? Okey. So, saya tak tahu kenapa dia boleh hilang. Okey, so ini adalah soalan yang saya dah beri semalam. Penggunaan cermin. Okey. Kenal pasti imej yang terbentuk pada skrin dan cermin sisi kereta dalam rajah di berikut. Okey, yang pertama, mana satu imej sahih, mana satu imej maya? Ferdinand, ini? Ferdinand, jawapan? Ini sahih ke maya? Kalau sahih, dia ada pada skrin. Kalau maya, dia dalam cermin. So, yang pertama ni, sahih atau maya? Ferdinand Randy? Jawapan? Sahih ke maya, Ferdinand? Ferdinand tak ada suara. Okay, Andy Lau. So ini apa, Andy Lau? Imej sahih. Sahih. Okay, so ini ada image sahih. Okay, sahih.
Okay, seterusnya image yang kedua, image T. Brandon. Ini image apa Brandon? Brandon. Image Maya. Image Maya. Okay, ini adalah image Maya. Sebab apa? Sebab berada dalam cermin. Okay. Seterusnya, kenal pasti dua ciri yang terbentuk pada S dan T. Saya nak minta Ferex. Siapa Ferex ni? Ferex. Mana Ferex? Okay, Ferex. Unmute Ferex. Ferex, boleh unmute? Tak boleh unmute. Okay, Andy Lau. Yang kedua B ni, image S. Okay, apa ciri yang terdapat pada image S? Image sahih. Apa ciri image sahih? Ciri image sahih. Apa ciri image sahih? Andy? Brandon? Tak tahu. Tak tahu? Okay. So, image sahih Terbentuk. dia adalah sahih. Kemudian dia adalah songsang. Okay? Songsang. Okay? Sebab apa? Kalau dia dipantulkan, dia akan jadi terbalik lah. Okay? Tetapi nampak macam sama sebenarnya. Tapi kalau image maya, dia masih tegak dan maya. Okay, maya, image ni maya, tak boleh sentuh, kita dalam cermin dan tegak. Okay, macam mana kereta tu atas jalan raya, macam tu image kereta di dalam cermin. Okay, seterusnya, okay, ada 3 cermin. Ferex, tolong unmute, saya nak dengar suara awak. Okay, ada 3 cermin. Cermin yang pertama, okay, yang hitam ni adalah background dia. Cermin dia adalah yang di hadapan ni. Ni hadapan ni. Okay, so yang nombor 1 ini cermin apa? Andy, Brandon, Ferex, ini cermin apa? Cekung. Cekung. Okay. Cermin cekung. Bagus cermin cekung. Yang kedua? Cermin cembung. Okay, bagus, cermin cembung. Cembung. Yang ketiga, cermin? Satah. Cermin satah. Okay. So, tahu 3-3 ni pun cukup bagus lah. Ingat, cembung ni macam perut orang mengandung. Perut lelaki buncit. Okay, dia kembung. Cekung dia ke dalam. Okay, seterusnya. Okay. Soalan yang ketiga semalam. Periskop merupakan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria. Dia ada hilang perkataan kat situ. Deria penglihatan manusia. Rajah di bawah menunjukkan periskop yang digunakan oleh seorang murid untuk memerhati kawasan taman di sebelah rumahnya. Dia nak skodeng jiran sebelah ni, rumah orang sebelah ni. Okey. Jadi, yang pertama dia kata, soalan dia minta awak lukiskan cahaya yang memasuki periskop. Okey, macam mana kita nak lukis sinar cahaya? Ingat, cahaya bergerak lurus. Tak kisahlah macam mana bentuk, awak kena guna pembaris. Saya guna tangan dia ni. Dia akan sentuh pada cermin satah yang pertama. Bergerak lurus 90 darjah, dia akan sentuh cermin satah yang kedua. Dan direct kepada mata. Okay, macam tu juga cahaya kedua. Okay, ni alamak saya punya tak lurus Kemudian masuk ke dalam mata. Okay, lukiskan awak punya lah. Dan jangan lupa letak anak panah. Tanda cahaya tersebut bergerak lurus. Okay, lengkapkan lukisan awak semua.
Okey dah? Dah. Dia akan lurus tau. Saya punya tak lurus ni sebab saya guna hands free. So awak punya nanti buat cantik-cantik lah. Okay. So dia akan attach dekat mata. Okay. Andy dah? Brandon dah? Felix dah? Desmond okay? Desmond dengan Ferdinand tak ada suara. Okay, B. Berdasarkan lukisan anda di A, okay, lukisan ini, terangkan prinsip pantulan cahaya yang digunakan oleh periskop untuk memantau kawasan taman sebelah rumahnya. Okay, so apa yang dari kawasan? Apa yang dari kawasan? Cahaya. Cahaya. Okey, bagus. Cahaya dari kawasan taman dikesan oleh cermin pertama. Kemudian cermin pertama memantulkan. Okey, ini adalah situasi dipantulkan. Memantulkan cahaya dari objek ke cermin kedua. Okey, daripada cermin pertama dia pantulkan kepada cermin kedua. Lepas cermin kedua pun dipantulkan ke arah mata. Okey, dia masuk kepada mata lah. Tuliskan jawapan. Okey dah? Okey, soalan seterusnya. Ini dah jawapan terus. Okey, isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin, manakala imej maya adalah imej yang tidak terbentuk pada skrin. Okey, ingat ada dua imej. Imej sahih, imej maya. Kalau maya hanya dalam cermin. Tapi kalau sahih pada skrin. Itu bezanya lah. Okay. Jadi kalau imej sahih akan terbentuk pada skrin. Kalau imej maya tidak terbentuk. Okay, seterusnya nombor 2. Jalankan aktiviti berikut dan rekodkan pemerhatian anda. Ini adalah tahap 4. Sangat bagus kalau awak boleh jawab. Okey, huruf P di atas sekeping cardboard diletakkan di hadapan sebuah cermin satah seperti yang ditunjukkan di atas. Perhatikan imej yang terbentuk pada cermin satah. Okey. Ulang langkah menggunakan cermin cembung dan cermin cekung. Okey, ini kad dia. Kalau kita masukkan ke dalam cermin satah, apakah keadaan yang kita nampak di sini? Satah dia songsang. Kalau awak angkat tangan kanan, cermin tu dia akan angkat tangan kiri. Betul tak? So, dia akan jadi terbalik. P terbalik. Okay, dia akan jadi P terbalik. Saiz yang sama tapi P dia terbalik ya. Okey. Kemudian cermin cembung. Tadi ada satah, cembung, cekung. Okey, kalau cembung, imej tu makin besar ke makin kecil? Lemah. Semakin? Kalau cembung? Kecil. Kecil. Semakin kecil. Bagus. Bentuk yang sama tapi dia agak kecil. Bentuk yang sama tapi dia agak kecil. Sangat kecil lah. Berbanding saiz sebenar. Okey. Seterusnya kalau cermin cekung, apa yang berlaku?
Ha. Sama. Sama. Tak. Satah sama. Cembung kecil. Kalau cekung? Semakin besar. Yes, semakin membesar. Bentuk yang sama tapi besar lah. Kalau satah, saiz sama tapi bentuk dia terbalik. Okay? Dia lebih besar. Ini gambar ni saya salah buat ni. Dia lagi besar. Okay. Macam tu juga dengan ambulance. Kenapa tulisan pada lori bomber, kalau awak perasan bomber, dekat dia punya jentera bomber dengan ambulance, tulisan dia terbalik. Sebab bila awak bawa kereta, awak akan nampak ejaan yang betul. Kalau dia tulis benda ni betul pada kereta tu, kita tengok cermin, tulisan dia akan terbalik. Dia akan jadi macam ni. Macam mana? Terbalik sikit lah. Macam ni. Dia terbalik. Okay? Sebab itu, bomber dengan ambulans, tulisan dia terbalik pada kenderaan supaya bila orang yang bawa kereta nampak di cermin ada kereta bomber dan ambulans di belakang, dia boleh elak. Sebab dia boleh baca. Berbanding kalau tulisnya betul-betul, nanti dia akan jadi terbalik. Okey, apakah ciri imej bagi cermin satah? Yang pertama, saiz dia sama ke? Kecil ke? Besar ke? Sama. Sama. Okey. So, cermin satah, saiz imej adalah sama dengan saiz objek dan juga songsang CC. Songsang terbalik. Kalau cembung macam mana pula? Saiz imej kecil. Kecil. Okey, bagus. Saiz imej lebih kecil. Kalau cekung? Saiz imej besar. Yes. Saiz imej akan lebih besar dari saiz objek. Okey. So, soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan imej pada cermin satah. Ukur dan rekodkan jarak. Okey, ini saya tak boleh bagi ukuran lah. Awak kena ukur pada kertas yang awak dah print ataupun awak salin tu. Berapa bacaan yang awak dapat? Okay. Kalau saya ukur, saya mungkin dapat dalam 4 cm kot. 4 ataupun 5 cm. Awak ukur dapat berapa? 3,5 cm. 3,5. Okay, so dapat 3,5. Sama tak dua-dua? Sama. Sama. Okay, sebab apa? Jarak objek adalah sama dengan jarak imej. Okay, jadi soalan B, nyatakan hubungan antara jarak objek dengan jarak imej. Okay, jarak objek adalah sama dengan jarak imej. Itu adalah jawapan dia lah. Jarak imej adalah sama dengan objek ataupun jarak objek adalah sama dengan imej. Okey, seterusnya C. Anda dibekalkan dengan sekeping satah. Halakan lampu suluh ke arah permukaan cermin tersebut. Nyatakan pemerhatian anda. Ini cermin satah. So awak nyalakan lampu suluh. Apa yang berlaku? Apa yang awak nampak? Ada idea? Sabar. Okay. Nyatakan pemerhatian anda. Desmond, Farag, ada jawapan? Tak ada je go. Otak sih. Okay. So, bila kita halakan lampu, cahaya tadi dipantulkan semula oleh cermin satah.
Okey, cahaya dipantulkan oleh cermin satah. Okey. Seterusnya namakan objek-objek di bawah, tandakan betul yang mengaplikasikan ciri cahaya dalam C. Maksudnya yang mengaplikasikan pantulan. Dia kata yang pantulan sahaja tau. Yang lain bukan. Okey, so yang pertama ni apa dia? Cermin. Cermin apa? Cermin muka lah. Okey. Cermin muka. Yang kedua, kata pembesar. Yang ketiga, cermin mata. Yang keempat, cermin sisi kereta. Okey, antara empat-empat gambar ni, yang mana satu aplikasi pantulan? Cermin mana? Cermin muka. Cermin muka dengan? Cermin sisi kereta. Okey, bagus. So, cermin muka dengan cermin sisi kereta. Okey? Ni cermin muka dengan cermin sisi kereta. Okey dah? Ferdinand okey? Kalau okey tunjuk good. Okey. Soalan seterusnya. Namakan ciptaan di bawah. Ini apa dia? Teleskop. Teleskop. Ini? Mikroskop. Mikroskop. Ini? Teropong. Teropong ataupun binokular. Yang ini? Periskop. Periskop. Okay, apa fungsi dia? So, teleskop fungsinya memerhati objek di angkasa lepas. Okay. Mikroskop pula memerhati objek seni. Seni ni maksudnya objek yang kecil lah. Binokular untuk memerhatikan objek yang jauh. Okay. Dan periskop untuk memerhatikan keadaan di permukaan laut. Salin dulu. Okey dah? Ferdinand kalau okey tunjuk good. Sebab suara awak tak ada. Okey Ferdinand? Okey. So, itu sahaja hari ni. Sebelum kita habis saya nak tanya balik. Okay, so saya nak semua unmute sekarang. Desmond, Farad semua unmute. There you go. Okey. Apa yang awak belajar hari ni tentang dua jenis image? Hai. Apa image-nya? Image yang pertama image apa? Image. Maya. Maya. Okey, bagus. Maya. Yang kedua, image Maya. Maya. Maya dengan
Sahih. Bagus. Eta. Okey. Sahih. Apa beza imej Maya dengan imej Sahih? Maya dulu. Mesh. Maya. Di atas screen. Okey, Maya atas skrin Beza ke? ejaan. Beza ejaan. Itu saya tak terima lah nanti. Okey, kalau Maya ni dalam cermin ke dekat skrin? Cermin. Cermin. Okey, bagus. Kalau Sahih atas Screen. skrin. Okey. Kemudian ada 3 jenis cermin. Cermin satah, Tata. lagi Cembung. lagi Cangkung. bukan Cengkung, cengkung tau. cengkung. Cengkung tu muka orang. Ni cekung, Cembung. cembung. Okey. Kalau kamu ni. Okey, satah. Alamak. Satah. Teruknya. Okey. Kalau cermin satah, imej dia macam mana? Sama saiz ke, besar ke kecil? Tegak. Sama Okey, besar. Tegak. Gede. Kemudian sama Tegak. saiz. Kemudian jarak pun adalah sama. Sama. Okey? Sama. Kalau cekung, imej dia makin besar ke kecil? Kecil. Cekung. Besar, besar. Besar. Yes. Ah. Ingat lampu slow tu, dia Ah. makin besar. Kalau cembung, Kecil. kecil. Okey. Semakin kecil. So, hari ini saja awak belajar 3 jenis cermin, 2 jenis imej. Okay? Sudah deh. Untuk yang 1E, kita ada buku latihan kan, buku aktiviti. Boleh cuba buatlah. Untuk 1K, tak ada buku tu, tapi nanti kita akan cuba beri latihan kemudian. Kenapa tak jadi tu? Apa dia? Bukan suruh apa je tu. Saya tak ingat muka surat berapa, tapi bab 8. Low. Bab 8. Okey. Yang Ferdinand nanti saya send dia punya soalan. Ada soalan yang awak saya tak bagikan semalam. Saya bagi 1K sikit soalan saja. Okay? So kita jumpa minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan usaha untuk belajar. Jangan konteng untuk belajar, tolonglah. Okay? Kita jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Bye. Bye, go love you. Bye. Bye. Betul, bising anjing. Dah. Open iPad.